Assalamualaikum Ustaz Da'i. Assalamualaikum warahmatullahi. Apakah perbezaan maksud wakalah dari bahasa Arab dan juga dari segi syarak? Apakah jenis-jenis wakalah dan adakah hukum wakalah boleh diwarisi? Sekian, terima kasih. #biar tahu, jangan keliru. Silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in wa la udwana illa 'alal zalimin. Amma ba'd. Terima kasih Da'i Luqman dan seterusnya kepada seluruh para penonton yang dihormati sekalian. Baik, kembali kepada topik kita, wakalah dalam muamalat. Jadi pertamanya perkataan wakalah itu memang sudah tentulah perkataan dalam bahasa Arab yang bererti perwakilan, melantik wakil. Dalam bahasa Melayu pun kita panggil wakil juga. Kalau dalam ataupun kita panggil ejen pun boleh juga, ejen ya. Yang mana ia adalah satu perbuatan melantik seseorang untuk melantik seseorang untuk melaksanakan satu kontransaksi ataupun kontrak bagi pihaknya. Jadi bila kita sebut wakil tu, dia syarat dia mesti ada pewakil, saya contohnya, prinsipal, ejen, orang yang diwakilkan. Jadi kalau saya wakilkan seorang A untuk pergi buat pembelian, jadi itu adalah wakalah namanya. Yang mana ia telah pun disyariatkan dalam Islam kerana telah ada di dalam Al-Quran dan juga wujud di dalam hadis Nabawi. Yang mana kalau dalam Quran ia terkandung dalam suratul Kahfi dalam suratul Kahfi ayat yang ke-19, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala ada menyatakan bahawa fab'athu ahadakum biwariqikum hadhihi ila al-Madinah, ya, iaitulah dalam keadaan orang-orang yang duduk dalam gua kahfi itu, dia dah lama tidur, kemudian dia ambil seorang wakil untuk bawa duit perak dia pergi ke bandar untuk membeli makanan dan apa-apa yang baik untuk diri mereka. Jadi itu adalah wakil. Dia bagi duit tu, sebab dia tak mau keluar dulu, dia bagi duit tu, duit perak tu, pergi cari barangan dan seumpamanya. Jadi itu adalah kontrak yang telah Allah ceritakan dalam Quran dan tidak ada apa-apa yang menunjukkan ianya diharamkan. Dan Nabi SAW juga dalam satu hadis yang sahih riwayat Imam Al-Bukhari telah pun melaksanakan perwakilan ini, sebagaimana dalam satu hadis Nabi SAW telah memberi kepada Urwah dinaran yashtari bihi syad, iaitulah 1 dinar untuk membeli seekor kambing, ya. Tapi Urwah ni handal. Walaupun dia dapat daripada Nabi 1 dinar untuk beli seekor kambing, itulah harga pasaran. Tapi kerana Urwah ni dia pandai tawar-menawar, lalu dia berjaya beli 2 ekor kambing dengan harga 1 dinar. Ya? Jadi dekat situ menunjukkan bahawa wakalah hukumnya harus kerana Nabi sendiri sudah pernah mewakilkan kepada seseorang sahabat untuk pergi membuat pembelian bagi pihaknya. Ya. Baik, jadi itu adalah wakalah secara ringkas. Kemudian soalan yang seterusnya dalam soalan yang pertama itu, apakah jenis-jenis dia? Dia ada banyak jenis. Yang pertama, wakalah bi ujr, iaitulah wakil yang ada upah. Jadi kalau macam yang kisah Nabi tadi, yang juga dengan kisah dalam surah Kahfi, kedua-duanya merujuk kepada wakalah yang tiada upah. Maknanya itulah dia asal. Asal tu maknanya yang biasa, yang original punya wakalah. Saya minta orang A sebab dia nak pergi pasar malam, tolong belikan tom yam untuk saya. Jadi tak ada upah apa-apa pun, sebab dia pun dah nak pergi, tolong je lah, kan. Jadi itulah konsep asal akad wakalah yang dibina atas tolong-menolong, tapi dia juga berdasarkan kepada amanah, kontrak amanah. Amanah tu maknanya satu pentanggungjawaban yang menjadikan dia tak boleh diberikan tanggungjawab untuk menjamin apa-apa. Maknanya kalau saya minta tolong kepada Da'i Luqman untuk tolong jaga ataupun tolong beli, tapi maknanya dalam perjalanan tu duit tu kena curi. Jadi tak bolehlah Da'i Luqman kena bertanggungjawab. Tak boleh, kecuali memang kalau
taksir wa ta'addi. Kalau taksir maknanya dia culas, cuai. Dia tanya tunjuk kat orang, pak ni ada duit ni 10,000 ni nampak. Orang pun rampau buat lari. Tu kamu punya pasal, kamu tanggung lah kan. Tapi kalau macam normal tak boleh dipertanggungjawab. Itu namanya aqdul amanah. Yang mana itulah sifat asal kontrak wakalah. Baik. Jadi kontrak wakalah yang kedua namanya wakalah bi ghairi ujur. Yang pertama dengan upah, yang kedua tanpa upah. Yang dengan upah ni kita juga anggap dia adalah kontrak ijarah. Kontrak sewa. Sewa apa? Maknanya sewa khidmat. Sewa manfaat dia khidmat. Jadi bila mana saya kata Datuk Luqman tolong pergi beli ni, jadi saya bagi awak upah sikit. Jadi itu sudah berubah daripada wakalah normal kepada ijarah. Sebab apa? Sebab sekarang ni dia dah jadi kontrak jual beli maksudnya. Jual beli servis. Jual beli servis. Jadi apa saja consultation dia adalah kontrak jual beli servis. Jadi wakalah awalnya tapi berubah menjadi ijarah. Iaitu yang pertama tadi kan, kontrak wakalah dengan upah. Yang kedua, kontrak wakalah tanpa upah. Yang ketiga, disebutkan kontrak wakalah al-lazimah. Muaqqatah, iaitulah kontrak wakalah yang bertempoh. Dia ada tempoh dia. Ya. Yang seterusnya, yang keempat, wakalah mutlaqah, yang umum. Jadi saya bagikan kepada Datuk Luqman, RM50, tolong beli apa-apa dekat sana. Umum, beli tapi tak dispesifikkan. Beli limau ke, beli tom yam ke, tak dispesifik, dia umum. Wakalah mutlaqah. Kalau yang spesifik, wakalah nombor 5, wakalah muqayyadah. Iaitulah yang dispesifikkan. Belikan tom yam, belikan limau besar tu 2 kilo macam tu. Ya? Jadi ini adalah konsep asas dia lah. Tapi dia akan boleh dikembangkan dalam pelaburan, dalam instrumen kewangan dan sebagainya. Tapi saya cerita yang very basic dulu untuk semua boleh faham. Dan saya gabungkan jenis-jenis tu kepada pelbagai perspektif. Sebenarnya jenis-jenis tu ada daripada perspektif A, daripada perspektif B contohnya. Ada perspektif upah, ada 2 jenis. Tapi saya gabungkan semua sekali supaya jelas dan lebih mudah untuk dipahami oleh semua. Jadi saya rasa itulah antara jawapan kepada jenis-jenis wakalah. Dan satu lagi soalan dia adalah, adakah wakalah boleh diwarisi? Baik, sebenarnya wakalah ni akan tamat sejurus saja matinya orang yang mewakilkan ataupun yang diwakilkan. Tamat. Tetapi terpulang kepada waris untuk menyambung balik. Dia tak diwarisi, tapi kalau waris nak menyambung, dia kena macam seolahnya buat new agreement lah. Ataupun dia sambung kontrak agreement yang sebelum ini. Jadi ia tidak ada masalah. Kalau putus, memang dia automatik akan putus sebab dia berdasarkan dia akad wakalah amanah. Amanah tu maknanya saya pilih Datuk Luqman sebagai wakil saya sebab dia Datuk Luqman. Saya tak nak adik dia, abang dia, anak dia, tak mau. Saya nak dia. Jadi sebab itu dia tamat. Sebab dia ada sentimental value dengan individu yang dilantik. Jadi contohnya saya lantik syarikat A sebab ada si Polan dalam tu. Kan? Tapi itu syarikat lain, dia tak mati. Ini individu. Individu boleh kalau dia meninggal, dia tak automatik diwarisi, maka waris itu boleh sambung dengan kontrak baru sebab dia tertakluk kepada yang mewakilkan, sama ada dia rasa puas hati tak dengan waris dia pula. Kan, jadi kadang-kadang bapa yang power, anak tak power. Jadi begitulah, wallahu alam. InsyaAllah.